Alhamdulillah kita sudah bersedia. Anda sekalian yang baru buka live, sila siapkan pen pensel. Malam ni kita nak share ilmu yang lebih saintifik sedikit, ya. Tidak begitu santai sangat, sebab benda ni benda yang serius. Walaupun kita ambil enteng sejak beberapa bulan yang lepas, namun malam ni mungkin kita bukan kena panik, tak, tetapi kita kena belajar. Boleh? Baik. Saya cek dulu, line dah clear. Okey, IG pun ada, Facebook pun boleh on. Sekarang kita tiba masanya untuk kita mulakan dengan menjemput semua daripada anda supaya tekan share, like dan love, terutama sekali subscribe kalau ada tempat yang boleh subscribe, ya. Okey, Jin Najib pun dah ada, Noraini Oscar saya nampak kat situ, Saadia Muhammad Arifin, Mihran Abdullah, Wan Kuazrin, ya, Sarah Abdul Halim, Asman Nasaruddin. Okay, thank you very much. Let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hui, nama Pong Zolo. Hui, Lai Jet Lee, all is there. Atul Isha. Alright, Nurliza. Saya nak tahu siapa yang dalam bulan ni atau bulan lepas yang kena COVID. Saya tulis kat ataupun dalam 3-4 bulan ni lah, tulis kat situ saya. Dan lepas tu kalau sempat tulis apa gejala yang paling you rasai. Maksudnya penat ke, batuk ke, tak boleh nafas ke, ataupun cuma tak ada apa, cuma positif saja, kan? Ramai yang positif saja, kan? Alright, saya nampak kat sini mungkin ada lagging sikit, namun saya nak mulakan terus. Baik, ready? XBB adalah satu varian yang terkini, yang terbaru, yang anda pernah dengar, dah mula menular. Yang paling banyak terdekat dengan Malaysia namanya negara Singapura, dan Singapura memang adik-beradik kita yang rapat sangat, orang keluar masuk beribu-ribu setiap hari. Kalau you tengok kat Tambak Johor tu kan, kat custom semua tu sampai tertidur-tidur tunggu beratur. Lepas tu dia orang juga balik pada waktu nanti malam nanti, berpusu-pusu lagi. Jadi di situ saja anda boleh tengok keluar masuknya ke dalam Singapura ni. Kita tak boleh menyalahkan sesiapa. Mungkin ada seseorang yang mula bawa, sebab Singapura bukan negara pertama yang membawa varian XBB ni. Nanti saya explain daripada mana asalnya XBB ni. Tapi katanya sebulan 2 sebelum tu berlaku satu wave, satu ombak naik tinggi statistik di Australia dahulu. Di negara-negara sekarang dah ada hampir 26 negara, termasuk Malaysia. Saya cuba korek-korek cerita tadi. KJ ada buat statement last week, itu minggu lepas. Setakat yang kita bicara sekarang dah ada 4 orang katanya minggu lepas. Jadi minggu ni, dan you tahu sangat-sangat termasuk siapa-siapa yang dah kena pun, betul tak? Dia ataupun kita jarang pergi buat laporan, dan macam tak wajib sekarang buat laporan, maka kita tunggu baik demam je lah, kan? Dan kalau tak ada gejala apa, tidak ada sign and symptom apa-apa, 5 hari dia dah kira kuarantin, dah clear dah, betul? Dan kita tak pakai mask lagi dah, dan kita pergi berkumpul. Saya pun bulan lepas ni kan, kita baru je buat carnival, ada 300-400 orang yang kat situ. Jadi kadang-kadang kita kena sama-sama lah memperingati hari ini, belajar dulu ilmunya, supaya kita tengok siapa lepas tu cucuk, siapa 2 kali cucuk. Wow, mereka cakap cerita palsu saja kes XBB ni. Oi Puan Rosnah, jangan main benda yang betul ni. Bukan kes tu palsu, tapi soalannya sama ada beberapa kes yang teruk, yang tak direport sampai meninggal, palsu tak palsu tu, yes, ada kes-kes yang kita kena waspada ataupun berhati-hati. Tapi kita ambil fakta, jangan ambil dengar-dengar kata je. Rumors ni jaga baik-baik, sebab orang boleh buat cerita, seronok boleh dengar cerita-cerita, terutama sekali kalau dibuat-buat, ditambah-tambah apalah. Baik, hari ini statistik mengatakan baru 4 kat Malaysia, tapi saya rasa mungkin dah lebih pada tu, sebab itu yang dilaporkan, yang dijumpai
Saya rasa sekarang kalau apa pun you kena kali 5 ke kali 10 ganda dia punya jumlah, betul-betul kan. You ingat tak kalau kat office saya tu sekurang-kurangnya yang dah positif sekarang ada lebih kurang 2 ke 3 orang contoh. Macam mana tu? Yang tu yang dah betul-betul demam dan batuk semua. Tapi kalau yang dah kena dan dia test positif pun saya kena hantar balik juga supaya dia tidak menular kepada staf-staf lain, betul? Berarti dia sebenarnya cukup lebih cepat menular kalau dibandingkan dengan yang awal-awal dulu. Awal-awal dulu bila kat Wuhan tu 2000 berapa? 2020 ya, 2020 ya. Saya pun dah tak ingat dah. Hampir dah 3 tahun ni kan. So dia bermula daripada sana. Lepas tu dia beranak, ada namanya seperti D614G. Nama-nama ni tak payah ingat, saya pun tak pernah ingat. Tapi bila saya mentelaah baca daripada turun ke alfanya, anak alfa tu turun delta, lepas delta omicron, lepas omicron ni sejak tahun ini ada beberapa varian yang bermula dengan BA1, lepas tu dia beranak lagi BA2, lepas tu ada cucu dia BA3, BA4, BA5. Jadi bila datangnya XBB ni, dia sebenarnya cucu daripada Omicron. Ini kata saintis lah, they say is a grandchildren of orang kata Omicron. Jadi saya pun tak habis lagi cerita panas Omicron, sekarang dah ada XBB. Dan lately saya terbaca ada dah XBC pula, bukan XBB lagi dah. Berarti bila kita cerita tentang sekejap lagi tentang vaksin dan sebagainya, kita kena buka mata kita dan buka hati kita dengan elok, sebab siapa yang belum lagi complete dia punya 2 kali injection dan 1 booster, ingat 2 mRNA tu kan, tak kira lah you ambil Moderna ke, you ambil Pfizer ke, Sinovac ke, asalkan dah complete 3 tu kira you dah vaccinated. Cuma kata orang dan kata saintis, lepas pada 6 bulan kalau zaman XBB ni nak kena buat satu lagi. Itu pula dia tukar pula vaksin yang dia bantai 2 dalam 1, dia panggil bivalent. Dalam vaksin yang termoden, katanya Malaysia pun dah order, kita pun cukup cepat order. Dan saya tengok company-company besar-besar gergasi ni cukup sibuk sekarang. Itu masalah yang kita tak nak berdebat kat sini sebab nanti jadi sensitif. Sebab saya tak mau claim apa-apa sama ada bagus tak bagus, tapi yang penting saya dah buat full vaccination. Cuma bila nak pergi lagi sekali nak kena bivalent ni, saya discuss dulu, boleh? Okay. You boleh nampak cara cakap tu berlapik supaya tidak nanti tertekan sesiapa yang dengar, takut nak pergi pula. Sebab kalau atas pada umur 60 memang digalakkan pergi, takut nanti bermasalah cepat. Penyakit ni ataupun gejala-gejala yang keluar ni, yang ni lah XBB lah yang diiktiraf dalam arti kata ditakrifkan sebagai yang paling cepat menular. Faham tak? You tengok Singapura, hari pertama dia orang dapat tahu ni, terus naik lebih kurang berapa? 4,700 kes. Hari berikutnya 24 jam kemudian naik sampai 12 berapa? Sampai 11,700. Tambah lagi lebih kurang 6,000. Dan katanya bulan ini, maksudnya bulan 11 di Singapura, kalau takat 15,000 sebulan kira normal. Sehari, sebulan pula 15,000 kes sehari. Bayangkan Singapura besar kenit je tapi sampai 15,000. So kalau Malaysia tidak berhati-hati, walaupun kes ni tidak banyak membawa maut, tapi tetap boleh membawa maut. Sebab maklum saja kan, kadang-kadang bukan disebabkan oleh COVID ataupun XBB ni, tapi disebabkan oleh comorbidity. Tak ada apa comorbidity, maksudnya kita ada diabetes, kita ada penyakit yang high blood yang tak dikontrol betul-betul, masalah jantung, masalah ada liver lagi, masalah kidney yang rosak-rosak, chronic diseases, stress lagi, dia boleh tembak terus. Walaupun sepatutnya XBB tidak lebih serius daripada yang pernah kita berpengalaman dahulu. Maksudnya moyang dia lebih kasar. Cuma moyang dia tu tak attack sebanyak yang ada sekarang. Sekarang punya sekali masuk je kat masjid, boom. Sekali masuk kat supermarket je, zoom, boleh keluar. Okay. You bayangkan kita bersin je, sekali bersin keluar 20,000 unit droplet
apa yang penuh dengan, katakan kalau you kena virus, bayangkan 20,000 droplet sekali bersin, dan bersin kadang-kadang 3-4 kali, itu tak. Tapi penting sekali kita dah faham ini adalah cucu Omicron. Omicron ni memerlukan sehinggakan dah 3 kali kita jab pun, sekarang nak kali keempat pula. Yang tu yang saya jadi slow sikit tu, sebab asyik jab je kan. Apa pun yang penting ialah semuanya jab semua ni adalah bertujuan untuk apa? Untuk menahan ataupun meningkatkan immunity supaya kita boleh bertahan kalau kena attack nanti. Kalau kena pun tak seteruk. Orang kata macam dah ada army extra dah kita spare kat situ. Baik. Seterusnya kita kena tahu kanak-kanak dulu, kita kena habiskan cerita. Kalau boleh tolong galakkan mereka jangan pergi sekolah kalau dah tahu kat kelas tu dah ada XBB ni, ataupun you panggil COVID pun tak apalah. Sebab bila kita test tu, RTK tu masih lagi COVID test macam biasa kan. Kita tak ambil test yang terkini. Kononnya ada yang lebih serius sekarang nak test. Dah pula nak kena beli kits yang lain. Penat betul lah. Sebab kalau RTK yang cepat yang pakai lidah Ailio saja tu katanya ada false positive. Maksudnya lebih tinggi. Yang kata negatif, tak semestinya negatif. Kalau yang kata positif, tak semestinya positif. Tak ke pening kepala, betul tak? Tapi yang penting ialah kita tolong betulkan budak-budak tu jangan pergi sekolah, betul-betul bagi dia sihat, duduk kat rumah pun tak apa, dan tolong amalkan apa dipanggil minyak kelapa ataupun minyak kelapa dara tu. It's very good. Kalau saya memang saya siapkan namanya D&D Kids, sebab dalam D&D Kids tu kita dah ambil orang panggil virgin coconut oil tu, kita tukar dia bagi sedap, budak-budak kecil boleh minum. Kita pakai spray je, sebab dalam tu ada monolorin. You cuba check monolorin dalam Google, cuba tekan monolorin ataupun lauric acid ni memang khas untuk membunuh orang kata apa patogen, termasuk virus lah. Itu untuk budak-budak kita selesaikan dulu. Okey, dia diamalkan 2 atau 3 kali spray dalam mulut atas lidah tu. Okey, itu satu cerita. Bila you tengok-tengok badan you selalu sekarang ni, kalau pun tak demam apa, tapi letih je selalu, ni saya nak bagi sikit petua. Kalau you nak check kot-kot lah you dah kena balik XBB ni atau tidak. Sebab dia tak, saya ulang, dia tidak seserius sampai terus tak boleh bernafas, tak boleh bercakap semua. Macam zaman ancestor dia dulu, masa tok nenek dia dulu, moyang dia dulu tu kan, attack dia sampai tidur kena nak menerap semua tu, kena pakai oksigen stage 3, stage 4 semua, dah mula takut. Tapi yang ni dia boleh pening kepala, lepas tu dia boleh letih dan sakit-sakit badan, lepas tu dia boleh rasa kabur otak dia, macam orang lepas kena COVID ataupun lepas kena viral yang serius, lepas tu dia baik tapi tak baik betul. Kadang-kadang sebelum you kena serius punya penyakit pun dia boleh keluar gejala-gejala seperti pernafasan, rasa sesak tapi tak adalah sampai tak boleh berjalan, okey, sesak nafas, dan you mungkin jadi murung. Ada orang terganggu fikiran sampai jadi tak tahu kenapa dia jadi murung aja. Okey, ada orang yang bila dia buat sikit je kerja dia letih, satu hari dia letih. Okey, ada orang batuk balik, ada orang setengah tu demam-demam, okey, tapi tak adalah sampai lebih pada Panadol. Kononnya you boleh lega, tapi tak sihat lah badan. Dada kadang-kadang boleh rasa macam sakit, pening-pening lalat, berpeluh kadang-kadang, dan ada setengah tu tak boleh bangun. Duduk, bila bangun dia macam nak tumbang balik. Ada tak anda macam tu? Ni kena pergi check cepat-cepat. Tak payah tunggu batuk, tak payah tunggu demam. Of course kalau deria bau macam zaman dulu tu, itu dah kira confirm lah kan. Kalau memory you masih lagi sekarang ni lupa-lupa, dan degupan jantung ataupun berdebar tu macam tak pasal-pasal, duduk diam-diam je, tengah pakai WhatsApp pun macam tu, macam ada palpitation tu, tolong check tengok. Okey, positif ke tak? Okey, sebab nanti takut terlambat sangat. Okey. Saya ulang lagi sekali, kalau umur dah meningkat atas daripada 70, hampir 8 hingga 14% daripada kita yang akan boleh membawa sampai maut pun kalau tak jaga betul-betul.
Ni figure-figure ni memang belum cukup untuk XBB, tapi kita pakai yang lama punya figure pun macam ni lah juga. Maksudnya orang yang atas pada 60 tahun bermula daripada 3 hingga 14% dia punya chance untuk membawa maut. Jangan main lah. Berarti setiap 100 orang ada 3 hingga 14 orang yang akan say goodbye. Pernah kan berlaku dulu kan? So sekarang sebab tak begitu ketara, dan saya kata tadi penyakit XBB ni ataupun virus COVID jenis XBB ni tidak sekasar dahsyat macam dulu tu. Dia tak ikut. Sekarang dia cuma bagi yang saya kata gejala yang macam tadi tu. Alright, namun bila you ada immunity yang rendah seperti orang yang kena kanser atau tengah berubat dengan hospital, ataupun memang you ambil steroid lebih kan, ada seorang ambil kemoterapi, itu semua menyebabkan you lebih senang tergolong kepada orang yang berisiko tinggi. Dan ujung sekali jangan sampai you punya penyakit-penyakit lain tu tak dikawal. Zaman sekarang masih lagi nak kena kawal semua penyakit yang luar daripada COVID pun. Baik, apa lagi you kena buat supaya you tidak takut sangat, walaupun you tak sempat lagi inject kali keempat kan, macam saya belum lagi. So saya akan berlawan cara natural dahulu, iaitu saya tahu dalam badan saya kalau tak kena long COVID dulu, Alhamdulillah, itu nak kena dibetulkan dulu. Siapa yang masih lagi bengang-bengang dah 6 bulan masih sakit-sakit kan, ada kesan orang panggil long COVID tu, nak kena betulkan tu dulu. Sebab kita punya white blood cell kalau dah cukup dalam badan kita, dia dah Tuhan jadikan khas untuk tidak membenarkan virus ini. Bak kata orang, virus ni sebenarnya dia bukan hidup. Virus ni dia tak boleh hidup kalau dia tidak ada tuan rumah. Berarti dia ni macam dormant, tak dormant, macam gunung berapi. Dia mati pun tak, dia hidup pun tak. Tapi kalau dah menggelegak dan diberi peluang, mulalah dia. Dia panggil dormant. So macam mana nak bagi dia hidup? Anda satunya tidak kuatlah immunity kita. So bila dia hinggap aja, dia nak jadikan aktif. Apabila dia hinggap kat sel kita, di luar kulit sel kita tu dia ada double membrane, dia ada ACE2 receptor. Reseptor tu maksudnya penyambut. Macam ada tempat dia landing pula. Bila dia dah landing, dia dah masuk ke dalam sel kita yang 2 lapis tu. Dia masuk ke dalam kita punya ni lah, cytoplasm dalam body kita tu. Dia akan ambil ambil apa tu, RNA atau DNA kita tu sebagai dia punya copy. Dia ada coffee machine. Jadi pembaca dia tu dalam sel kita. Dia tak ada pembaca dia. Jadi bila dia ada tempat baca je, maksudnya boleh copy je, dia akan copy sebanyak mungkin, bermilion-milion agaknya. Lepas tu dia simpan dan dia atur orang dia kumpulkan. Bila sempat waktu yang bersesuaian, kalau body kita tak kuat je, dia lepas. Masa lepas itulah yang menyala. Masa itulah yang dia panggil cytokine storm. Pernah dengar tak? Macam orang panggil ada ombak ataupun ada ni lah, ada ribut petir semua, beliung datang. Masa itulah yang kita kena masuk hospital tu. Itu yang batuk, yang hilang rasa, yang demam, yang apa, tak ada bau dan sebagainya tu. Itu yang serius-serius. Okey, faham? Jadi berarti kita punya dengan virus ni, kalau body kita kuat, dia tak sempat nak multiply. Dia nak hinggap je ngap makan, dia nak hinggap je ngap makan. Ataupun dia masuk je ke kawasan lebih daripada sempadan kulit kita, ataupun kok hidung, mulut atau paru-paru ni ada dia panggil mucus, lendir-lendir tu. Sebelum dia lepas daripada sempadan ni, kita kena kontrol awal-awal. Kalau tidak, dia sampai peringkat inflamasi. Peringkat inflamasi itulah orang meninggal. Faham? Bukan sebab virus tu masuk, sebab reaksi kita kepada virus ini kan dia dah multiply bermilion-milion, di body kita terpaksa lawan. Bila tak larat lawan, dia menang. Itu yang jadi tercungap-cungap, tak boleh nafas, pengsan, nak kena ditidurkan dan sebagainya. Jadi kita ada kuasa untuk dissolve virus ni. Dengan apa? Dengan kekuatan white blood cell kita. Jadi injection semua tu sebagai satu cara untuk menambah lagi
kekuatan immune cell kita supaya kita boleh rupa-rupanya white blood cell kita ni boleh keluarkan racun untuk virus kita yang masuk tu sebagai foreigner. Dia macam immigration lah. Kalau immigration tak buat kerja, orang boleh celah masuk, habis. Sebab apa? Dia seolah macam lawan free radical. Jadi white blood cell ni dia boleh keluarkan hydrogen peroxide yang berbuih-buih kan. Kalau you pernah tengok bila kita luka tu, kita bubuh hydrogen peroxide, dia jadi berbuih-buih kan. Bagi mati semua bakteria, virus semua tu. Sebelum kita sapu setengah orang tu sebelum jahit ke ataupun sebelum dia bubuh. Kalau orang kampung tu bubuh minyak ataupun ubat-ubat kuning tu lah kan. Ingat tak? Ataupun ubat biru-biru tu. Jadi hydrogen peroxide tu ada di dalam white blood cell punya kerja-kerja dia tu. Dia boleh lawan dengan bakteria atau virus yang jahat ni untuk makan, tempat makan ataupun ruang-ruang makan semua. White blood cell akan kontrol. Kalau dia tak cukup dan dia lemah, itulah apa orang panggil virus tu akan take over. Faham? Sebab tu saya kata tadi mucus semua tu diperlukan. Sebab tu kita boleh batuk, kita keluarkan lendir semua tu sebab nak habiskan, nak nyahkan. Dan dia ada memory, dia boleh belajar. Sel-sel putih kita ni dia boleh ada signal yang kalau dia datang lagi sekali besok, kalau dia bawa member dia, kita attack dia. Itu kalau you punya sel kuat, immunity you kuat. Dan ada satu lagi yang dinamakan phagocyte. Phagocyte juga adalah macam, you ingat tak gambar kartun dulu yang jual deterjen macam bulat-bulat tu, dia nganga je, dia makan. Bila nampak je yang luar daripada kebiasaan orang asing. Tetapi virus zaman moden sekarang yang latest XBB ke ataupun Omicron dulu, mereka bertukar, mereka cepat. Dia orang main macam acilut, tahu acilut tak? Ataupun main macam bola rugby tu. Dia kalau boleh lari, dia nak lari straight. Tetapi kalau dia terpaksa orang kata elak, dia elak. Jadi virus sekarang yang paling lincah ialah namanya XBB. Dah pula. Nasib baik dia tidak sekasar, sevirulen ataupun sekuat powernya macam zaman Wuhan dulu. Kalau semuanya sekasar dahulu, habislah kita. Bayangkan 15,000 orang sehari kat Singapura berdepan dengan penyakit macam ni. Masya Allah. Ni belum kita hitung dengan Malaysia lagi. Kalau saya anggapkan kita dah ada lebih daripada beribu lah. Senang. Lebih bersedia. So, virus ni dia lebih pandai daripada yang kita anggapkan. Kita keluarkan vaksin A, dia dah sampai B. Kita baru nak fikir nak buat B. Bukan boleh keluar vaksin hari ni, besok dah boleh injek. No, kena nak test pun tak sempat test pun kadang-kadang. Dah hantar, dah ekspor. Sedar-sedar dia dah keluar C. Kita masih baru lagi duk pakai A lagi. Itu masalahnya. Jadi mau tak mau kita tak boleh tunggu vaksin saja. Saya ulang, mau tak mau kita tak boleh tunggu vaksin saja. Kita kena kuatkan dalaman kita secara natural. So seterusnya ada lagi si patogen tadi, virus tadi, dia boleh masuk dalam body kita punya kalsium. Rupanya kalsium kita ni macam rumah iglu. Tahu iglu tak? Rumah-rumah ais tu yang berlubang-lubang tu, kalau you bayangkan, dia ni, virus ni boleh menyorok dalam tu. Sebab dia pandai, orang panggil elak. Ni virus yang latest XBB, dia lari laju, kita kena kejar. Tetapi kalau dia diblok oleh kita pun, dia boleh pandai elak. Itu yang susah nak cari vaksin yang betul-betul efektif. Namun mungkin ongoing lah kot. Yang penting ialah dia boleh tiru macam sel dalam badan kita. Kenapa dia kena tiru? Sebab macam Ami perasan tak, kalau dia masuk hutan, dia kena camouflage macam daun-daun, macam pakai rambu-rambu kan. Jadi bila orang dari jauh nampak macam hutan juga. Ni virus ni yang XBB ni ada kemampuan untuk camouflage, untuk meniru macam sel kita. Jadi white blood cell kita, army kita, kadang-kadang dia tak perasan lah, dia lalu je dah lah. Kalau jenis yang letih, yang lesu, yang tak cukup makan pun tak ni lah, maksudnya army kita tu, orang kata apa, body kita tu tak sihat, lagilah tak tengok. Dia dah mula menyorok dan dia keep on moving. Kalau tak boleh ke kiri, ke kanan. Tak boleh ke tulang ni, dia pergi ke kawasan muscle lain pula. Cukup dahsyat dia punya konsep yang latest ni, XBB ni. Dan adakah dia akan berterusan bertukar?
melazimkan diri, bertukar, lepas tu melazimkan diri lagi dalam badan kita sehingga kita tak sedar? Yes, the answer is buat masa ni saintis pun kata kita tak boleh stop lagi COVID secara 100%. You tak boleh kata kita bebas lagi. Bahkan dia masih lagi dalam proses. Agak-agak kita tengah tenang, tengah buat kenuri, tengah pergi holiday kat Langkawi sampai Cerating semua, dah travel overseas semua, tiba-tiba dapat tahu, boom, negara Singapura sekian, negara Malaysia sekian. So kita mengharapkan kita sedar diri. Maka ini ada 5-6 cara yang saya minta you kena kenal pasti, kena buat. Nombor 1 ialah tidur kena cukup. Nombor 2 ialah oksigen kena cukup. Maksudnya kalau you belum kena, selagi mana you boleh dapat banyak oksigen, tolong bernafas elok-elok setiap hari. Tarik panjang-panjang, buat exercise pernafasan. Nombor 3, diet. Tidak lain tidak bukan, saya dah ajar you tentang DND diet, dan kali ni kita ikut konsep macam nak jaga buah pinggang ataupun nak jaga liver detox semua tu, tak apa. Walaupun nanti lebih khas untuk immunity pun ada, tapi dia overlapping. Contoh lemon water wajib, okey. Contoh air kelapa wajib, kan. Sayur hijau wajib. So ikut baliklah. Puasa wajib, okey. Jadi bila kita tak kena matahari pun gagal. Pasal apa? Nombor 1, suplemen yang paling kuat yang kita perlu ialah namanya apa? Vitamin D. Terkenal. Vitamin D adalah yang paling natural. Kalau you tak sempat vaksin, vitamin D dahulu. Nombor 1. Nombor 2, vitamin C. Nombor 3, selenium. Nombor 4, vitamin E. Nombor 5, omega 3. Dan yang kecil-kecil seperti zinc wajib, vitamin A, dan garlic. Pernah dengar? Garlic, bawang putih. So amalkan banyak makan dalam sayur, dalam salad semua, garlic all the time. Terkenal lah. Lepas tu kalau siapa nak main dengan minyak, olive oil, lagi sekali air minyak kelapa, very good. Okay. Vitamin E boleh daripada palm oil, red palm oil tu boleh. Okay. Dan semua ni kebetulan saya dah buat haba jala untuk diri saya, dan anda pun dah pernah dengar haba jala ni dah lama sangat, sebab dalamnya ada habatus sauda, most famous. Tuhan bagi rezeki, rupanya masa ni habatus sauda sebenarnya memainkan peranan yang paling penting. Dan pihak pengkaji dia daripada universiti saya kata di Riyadh dan di Pakistan semua tu dah lebih confident sekarang, sebab dia orang mula dulu buat pun bukan khas untuk COVID yang pertama tu, yang tu dia buat khas untuk semua jenis coronavirus ni. Ni kan sebahagian daripada coronavirus, betul? Alhamdulillah, ini Tuhan nak bagi rezeki, dan dicampur dengan empedu bumi sedikit, ada chamomile, ada daripada honey tu kita pakai royal jelly, dan ada vitamin C dan ada zinc. Di dalam tu 6-7 anti virus, ataupun meningkatkan immunity khas. Saya buat yang paling saya takut untuk diri saya dululah, kan. Tapi kebetulan kan saya kata kita dah kongsi ramai orang. Baik, tapi kalau you ada extra budget, jangan lupa kepada omega 3 sacha inchi oil tu. Memang terkenal lawan radangan. Dan kalau siapa yang tak cukup kena matahari, always go back to Santera. Saya ulang, Santera. Ini melawak-melawak juga, tetapi kalau you tak jaga betul-betul, ada satu lagi cadangan saya, bila kerajaan buka besok injection, you pergi buat injection untuk kali keempat. Saya rasa saya nak bertahan dulu dengan cara yang saya siapkan untuk diri saya ni. Jadi kalau siapa sudi silakan. Yang penting khas dibawa namanya haba jala. Anda tahu kan, habatus sauda is one of the most famous untuk masalah-masalah zaman sekarang seperti XBB. Tapi dia bukan dibuat sebagai ubat untuk cure, tetapi sebagai menjaga diri. Saya ulang, dia bukan cure penyakit tu, tapi dia menaikkan immunity. Jadi tidak orang kata apa, tak secara langsung dia melawan patogen atau virus-virus ni. Itu dia. So lagi sekali saya ulang, kalau saya sekarang bila dengar cerita macam ni, saya tingkatkan haba jala, sacha inchi oil, dan yang di ND369 itulah. Okey, dan satu lagi Santera.
Okey, siapa yang nak ambil E, Sachin QR pun boleh. Sebab apa? E salah satu daripada yang dikenalkan sebagai menguatkan imuniti kita. Baik, cukup dulu saudara sekalian. Yang penting stres. Jangan sampai you takut sampai tak mau keluar rumah langsung, nanti jadi murung pula, kan? Alright, terima kasih. Kita jumpa lagi. Saya doakan anda dalam keadaan sihat walafiat, berhati-hati ya zaman-zaman sekarang ni. Kalau apapun terpaksa pakai mask, pakai, basuh tangan, basuh, ikut SOP macam mula-mula kita serius dahulu. Jangan lupa diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia bahagia, akhirat syurga. Let go and feel good all the time. Bye.